Nisa. Terima kasih Syairul, salam sejahtera dan salam hormat. Prosedur Operasi Standard SOP COVID-19 semasa pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak antara agenda yang dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB petang tadi. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, perbincangan mengenai SOP tersebut sebagai persediaan awal sekiranya pilihan raya terpaksa diadakan dalam keadaan cabaran pandemik tersebut. Kalaulah pilihan raya diadakan dalam keadaan SOP di bawah COVID ini, sudah tentu banyak pendekatan SOP yang baru yang akan kita dinasihatkan oleh pihak Election Commission. Bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat tersebut di Kuching, Datuk Patinggi Abang Johari yang juga Presiden PBB berkata, buat masa ini pihak Suruhanjaya Pilihan Raya masih dalam proses meneliti SOP yang terbaik untuk digunapakai oleh semua parti-parti yang akan bertanding pada pilihan raya akan datang. Perkara lain yang dibincangkan pada mesyuarat tersebut termasuk mencari penyelesaian terhadap isu-isu yang dikemukakan oleh ahli-ahli parti semasa konvensyen PBB yang lepas ke arah memperkasakan lagi jentera parti PBB pada masa akan datang. Dalam perkembangan lain, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg akur dengan keputusan Kerajaan Persekutuan untuk menutup semua sekolah di seluruh negara mulai esok hingga ke tarikh akhir sesi persekolahan tahun ini. Ketua Menteri berkata keputusan tersebut melihat situasi semasa kes COVID-19 yang semakin membimbangkan di seluruh negara. That is their keputusan. Kita akur lah. Because they know what's going on. And they know also the danger. Beliau berkata demikian ketika ditanya pemberita mengenai keputusan Kementerian Pendidikan mengenai penutupan sekolah. Terdahulu Menteri Kanan Pendidikan Dr. Radzi Jidin mengumumkan untuk menutup semua sekolah seluruh negara termasuk Sarawak. Sebanyak 5 rang undang-undang akan dibentang pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak mesyuarat kedua bagi penggal kelima yang bermula esok. Speaker Dun Sarawak Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar memaklumkan demikian selepas mesyuarat pra-majlis sempena persidangan Dun di Ibu Pejabat Parti Pesaka Bumiputera PBB Petrajaya Kuching. Jelas beliau, Ketua Menteri Datuk Openg merangkap Menteri Kewangan dan Perancangan Ekonomi bakal membentangkan bacaan pertama dan kedua rang Undang-Undang Perbekalan Kurungan 2021-2020 yang juga merupakan Belanjawan Sarawak 2021 esok, manakala bacaan ketiga akan dibentang pada hari terakhir iaitu 13 November. 4 lagi rang undang-undang yang akan dibentangkan ialah melibatkan Undang-Undang Perbekalan Tambahan, pihak tempatan, pindaan perlembagaan negeri Sarawak dan juga langkah sementara dalam mengurangkan impak pandemik COVID-19. Dalam pada itu, usul pemilihan senator bagi Dewan Negara juga akan diadakan pada hari kedua persidangan bagi menggantikan Dr. Nuning Jeluing yang akan menamatkan tempoh perkhidmatan sebagai senator pada 10 Disember depan. Datuk Amar Muhammad Asfia turut menambah, pihaknya telah menerima sebanyak 342 soalan bagi persidangan kali ini dan sebanyak 294 akan dijawab secara lisan, manakala 48 soalan lagi dijawab secara bertulis. Total number of questions received as of the closing date on Monday, 26 October 2020, a total of 342 questions, both for oral and written replies, were received from 45 honourable members, with the Chief Minister's Department receiving the highest number of questions, that is 68 questions. Ucapan penggulungan oleh Ketua Menteri serta 3 orang timbalannya dijangka berlangsung pada hari terakhir persidangan.
Dalam perkembangan sama, Speaker DUN Sarawak Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar turut memaklumkan persidangan DUN Sarawak mesyuarat kedua bagi penggal kelima akan menyaksikan perubahan kedudukan tempat duduk bagi pihak pembangkang di dalam Dewan Sidang. Ini berikutan adun padungan Wong Kin Wei yang telah keluar daripada Parti Tindakan Demokratik DAP pada Julai lalu sekaligus menjadikan bilangan adun daripada parti tersebut kini berbaki 5 orang. Justru itu, Dato' Amar Muhammad Asfia berkata parti tersebut tidak lagi mempunyai bilangan majoriti dalam kalangan pihak pembangkang di dalam Dewan dan perkara tersebut menjadikan Parti Sarawak Bersatu PSB yang diketuai Dato' Sri Wong Soon Koh sebagai parti pembangkang yang mempunyai jumlah ahli dalam Dewan iaitu seramai 6 orang. The Parti Sarawak Bersatu, PSB, has a numerical superiority over the AP. At first, both were 6. Now, PSB is 6, DAP is 5. Berikutan itu, perubahan kedudukan tempat duduk tersebut tidak dapat dielakkan dan ia adalah dalam bidang kuasa Speaker di bawah peraturan tetap DUN. Tambah beliau, berdasarkan pengalaman Presiden PSB, Dato' Sri Wong Soon Koh sebagai seorang adun yang kini memasuki penggal ke-6, beliau mempunyai status senioriti untuk menjadi ketua pihak pembangkang. Pastikan setiap maklumat yang diterima adalah daripada sumber yang betul. Demikian saranan Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof kepada setiap masyarakat supaya memastikan kesahihan setiap maklumat yang diterima adalah daripada sumber tepat, lebih-lebih lagi ketika negara berdepan pandemik COVID-19 ini. Abdul Hadi berkata setiap individu hendaklah bertanggungjawab sebelum membuat sebarang penyebaran maklumat kerana ia boleh menimbulkan keadaan yang panik dalam kalangan masyarakat. Tidak menularkan berita-berita yang tidak sahih dan kita menyarankan kepada mereka bahawa RTM adalah merupakan jenama media yang paling dipercayai dan sekiranya mereka mendapat apa-apa juga maklumat yang tidak sahih dan meragukan, maka kita sarankan mereka untuk bersama-sama dengan RTM mendengar, melihat dan juga menonton siaran-siaran RTM untuk mendapatkan berita-berita yang sahih dan tepat untuk masyarakat. Abdul Hadi memberitahu demikian kepada pemberita selepas menghadiri majlis ngeramai Christmas bersama petugas Barisan Hadapan di Dewan Kampung Tanjung Ruman Limbang. Turut hadir pengurus stesen RTM Limbang, Meryl Chungat. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Syairul di Angkasa Puri. Silakan.